Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu hasil pemanas badan pasukan-pasukan ternama di Eropah. Bayern Munich menang mudah 4-2 ke atas pasukan Monaco. Liverpool menang 3-1 ke atas pasukan Darmstadt. Kita mulakan dahulu dengan perkembangan bola sepak di arena tempatan. Senarai 25 pemain e-Leverkusen ke Piala AFF curi perhatian. Senarai pemain muda negara yang akan membawa cabaran Malaysia ke pentas Piala AFF bawah 23 tahun kembali mencuri tumpuan. Pasukan yang berada di bawah bimbingan e-Leverkusen telah membuat keputusan untuk menyenaraikan 25 pemain yang akan menyertai kem pusat latihan Harimau Melaya. Antara nama yang mencuri tumpuan adalah seperti Fergus Terni, Darren Sham, Zikri Khalili dan Azam Al-Amin tersenarai. e-Leverkusen juga membuat keputusan untuk membawa masuk muka baru seperti Hazil Abu Zaid yang beraksi bersama dengan pasukan Immigration FC. Persaingan sengit ini bagaimanapun tanpa kehadiran nama-nama besar seperti Luqman Hakim, Noah Lain, Sambil Haris Haikal, Faris Amir, Azad Haras dan Firdaus Iman hanya dalam senarai menunggu. Latihan pusat akan bermula pada Ahad nanti untuk kejuaraan B23 yang akan berlangsung di Rayong, Thailand bermula 17 hingga 26 Ogos nanti. Kelantan semakin rancak. Pasukan Liga Super iaitu Kelantan FC, kini Kelantan lebih meriah terutamanya menjelang pertemuan dengan pasukan Negeri Sembilan bagi hasil Liga Super yang berikutnya. Sungguh pun menghadapi pelbagai rintangan sejak awal musim, ia jelas tidak mematahkan semangat pasukan milik Norizam Tukiman untuk terus bersaing sebaik mungkin. The Red Warrior juga kehilangan beberapa tonggak yang berhijrah ke pasukan lain dan memaksa pengendali pasukan untuk merangka perancangan baru. Kelantan juga sudah memiliki beberapa pemain import baru bagi memantapkan lagi pasukan masih muda dan kurang berpengalaman. Antaranya ialah Dennis Busening di bahagian serangan, Ali Akbar Ahmadi dan juga Ali Sese untuk menyelesaikan masalah di bahagian pertahanan. Yusuf Azajari yang baru saja tiba untuk pasukan Negeri Sembilan akan diturunkan menentang pasukan Kelantan nanti. Liverpool mudah kalahkan pasukan Darmstadt. Liverpool menutup tirai pramusim mereka dengan membelasah pasukan daripada Bundesliga iaitu pasukan Darmstadt dengan jaringan 3-1. Liverpool terlebih dahulu di depan melalui jaringan awal Muhammad Salah dan Diego Jota seawal minit ke-5 dan juga minit ke-8. Matthias Hosak bagaimanapun berjaya merapatkan jurang dengan jaringan pada minit ke-10 permainan. Luis Diaz bagaimanapun berjaya memastikan kemenangan 3-1 milik Liverpool apabila dia berjaya menjadikan gol pada minit ke-59 perlawanan. Masih banyak yang perlu diperbaiki Liverpool, terutamanya di bahagian pertahanan, kerana mereka tidak bermasalah untuk menjadikan gol dan mereka juga tidak berdepan dengan masalah untuk melepaskan jaringan kepada pihak lawan. Liverpool akan memulakan kempen Liga Perdana Inggeris dengan bertemu dengan pasukan Chelsea di Stamford Bridge pada hari Ahad nanti. Pasukan Wolves pertimbangkan Gary O'Neill sebagai pengganti Julian Lopetegui. Masa depan Julian Lopetegui bersama pasukan Wolves semakin menjadi tanda tanya selepas pengurus itu kerap kali meluahkan rasa bimbangnya dengan projek jangka masa panjang mereka di sana. Lopetegui yang berjaya menyelamatkan mereka daripada tersingkir ke Liga Championship pada musim lalu selepas mengambil alih daripada Bruno Lage. Dia juga terpaksa melepaskan beberapa pemain utama mereka seperti Ruben Neves, Nathan Collin, Conor Cody dan juga Raul Jimenez sebagai mematuhi peraturan Financial Fair Play yang telah pun ditetapkan. Dia juga menyatakan yang mereka akan mendapat kesukaran jika tidak melakukan sebarang pelaburan baru, iaitu membeli lebih ramai pemain berkualiti untuk membantu pasukan. Selepas mendengar keluhan dan juga rungutan seperti itu, pihak pengurusan tertinggi kelab sedang mempertimbangkan untuk melepaskan Julian Lopetegui dan akan bergantikan dengan bekas jurulatih pasukan Bournemouth, Gary O'Neill. Semoga tersingkir pasukan Wolves pada musim depan. Rafael Varane luahkan kekecewaan terhadap FA England. Pemain pertahanan pasukan Manchester United, Rafael Varane, telah meluahkan kekecewaan terhadap Persatuan Bola Sepak England berkaitan dengan isu jadual padat dan juga perubahan masa tambahan. Varane menyatakan bahawa pengurus dan juga pemain telah pun berkongsi kebimbangan sejak sekian lama tentang perlawanan terlalu banyak dan juga jadual yang padat boleh memberikan kesan kepada fizikal dan juga mental pemain. Mereka kini berdepan pula dengan peraturan baru FA England yang menyaksikan masa tambahan dipanjangkan mengikut kesesuaian pengadil perlawanan. Varane juga berpendapat yang keluhan mereka sebagai pemain ini tidak didengari oleh FA England, malah mereka memutuskan pula untuk memanjangkan lagi masa tambahan. Baginya, tindakan FA England itu boleh merosakkan prestasi para pemain bola sepak di sana. Masa tambahan panjang mula diperkenalkan pada Piala Dunia Qatar yang lalu, tetapi kini Liga Perdana Inggeris juga akan mengamalkan peraturan yang sama dengan perlawanan perisian komuniti tempoh hari telah pun melakukannya.
Manchester United tolak tawaran West Ham United lagi. Manchester United dilaporkan sudah menolak tawaran diberikan oleh pasukan West Ham untuk memiliki dua pemain mereka iaitu Scott McTominay dan juga Harry Maguire. West Ham telah mengemukakan tawaran sebanyak 30 juta pound untuk kedua pemain tersebut dan ditolak mentah-mentah oleh Manchester United kerana mereka mahukan lebih daripada itu. Erik ten Hag bagaimanapun sudah memberikan lampu hijau kepada kedua pemain itu, tetapi tawaran yang diberikan haruslah munasabah. Manchester United setakat ini sudah membelanjakan lebih daripada 100 juta pound untuk 3 pemain baru, iaitu Mason Mount, Rasmus Højlund dan juga Andre Onana. West Ham juga baru mengesahkan yang mereka sudah berjaya mendapatkan Edsel Alvarez daripada pasukan Ajax dan akan memberikan fokus untuk cuba membawa masuk Maguire dan juga Scott McTominay selepas ini. Bernardo Silva semakin hampir untuk setuju dengan kontrak baru pasukan Manchester City. Manchester City sekali lagi menegaskan yang mereka tidak akan menjual pemain tonggak mereka, iaitu Bernardo Silva pada musim panas ini, tetapi sedang melakukan rundingan dengan pemain itu untuk cuba mengekalkannya pada musim hadapan. Mereka juga yakin yang Bernardo Silva akan menerima tawaran terbaru daripada mereka dan permohonan secara rasmi sudah pun dibuat kepadanya. Neymar akan terus kekal di pasukan Paris Saint-Germain. Pemain sensasi pasukan Paris Saint-Germain dan juga pasukan Brazil, Neymar, dijangka akan terus bermain dengan pasukan Paris Saint-Germain pada musim hadapan. Walaupun ramai rakan pasukannya sudah memilih untuk berhijrah pada jendela perpindahan kali ini. Perkara ini disahkan melalui temu ramah yang dilakukan terhadap ayahnya, di mana dia berkata yang dia tidak dapat memastikan perkara tersebut, iaitu perpindahan Neymar, kerana ianya tidak akan berlaku. Neymar sudah dikaitkan dengan beberapa pasukan, termasuklah kembali menyertai pasukan Barcelona, tetapi pemain itu kekal tenang tanpa mengeluarkan apa-apa kenyataan. Keputusan di atas tangan pemain itu, kata Roy Hodgson. Menurut daripada pengurus pasukan Crystal Palace, Roy Hodgson, dia tidak dapat mengesahkan yang Michael Olise akan berpindah ke Chelsea ataupun tidak. Situasi seperti ini seringkali terjadi pada jendela perpindahan dan kali ini melibatkan Olise pula. Dia juga menjelaskan yang kelak mereka tidak berada dalam keadaan yang terdesak untuk menjual pemain tersebut dan sekiranya itu berlaku, ianya terpulang kepada pemain itu sendiri. Buat masa sekarang ini, dia sebagai pengurus hanya mampu menunggu dan juga melihat apa yang pemain itu mahukan dan dia akan menentukannya sendiri. Arsenal semakin hampir untuk dapatkan David Raya. Arsenal semakin hampir untuk mendapatkan penjaga gol pasukan Brentford, iaitu David Raya. Perbincangan antara kedua belah pihak dilihat semakin rancak dan mereka begitu hampir untuk mencapai keputusan. Raya dengan jelas sudah menyatakan hasratnya untuk bermain dengan pasukan Arsenal. Roger Ibanez sah bergelar pemain pasukan Al-Ahli. Al-Ahli sekali lagi berjaya mendapatkan pemain berprofil tinggi dan kali ini pemain itu adalah Roger Ibanez daripada pasukan Roma. Kedua belah pihak telah pun bersetuju untuk menerima bayaran sebanyak 28.5 juta euro dengan tambahan sebanyak 3 juta euro. Perjanjian tersebut juga merangkumi klausul penjualan semula pemain itu dengan kontrak selama 4 tahun. Nikola Vlasic kembali ke pasukan Torino. Torino dilaporkan akan mendapatkan semula pemain mereka, iaitu Nikola Vlasic. Dengan perjanjian itu semakin hampir untuk dimuktamadkan, Torino bersetuju untuk membayar sebanyak 12 juta euro bagi mendapatkan semula pemain tersebut secara tetap dan bukan pinjaman. West Ham setakat ini akan menerima profit berjumlah 42 juta euro hasil penjualan Nikola Vlasic dan juga Gianluca Scamacca. Andres Iniesta akan sertai pasukan Emirates Club FC. Andres Iniesta tidak menunjukkan tanda-tanda yang dia akan bersara dalam masa yang terkait ini apabila dia bersetuju untuk menyertai sebuah kelab yang berpangkalan di UAE, iaitu Emirates Club FC. Dia yang kini sudah pun berusia 39 tahun, dijangka akan tiba di Dubai untuk memutamatkan perjanjian tersebut, di mana kontrak selama setahun ditawarkan dengan option tambahan selama setahun lagi. Southampton tolak bidaan ketiga pasukan Liverpool. Southampton telah menolak bidaan ketiga pasukan Liverpool untuk mendapatkan Romeo Lavia kerana Southampton tetap mahukan sebanyak 50 juta pound. Liverpool dijangka akan kembali dengan bidaan keempat, di mana bidaan tersebut akan menghampiri nilai 50 juta pound yang diminta oleh pasukan Southampton. Christopher Nkunku alami kecederaan. Belum sempat memulakan musim EPL bersama pasukan Chelsea, Christopher Nkunku sudah pun mengalami kecederaan yang membuatkan dia mungkin akan diketepikan dalam tempoh 2 ke 3 bulan. Kecederaan tersebut semestinya menghamparkan seluruh fans Chelsea selepas melihat asingnya memukau sepanjang pramusim mengalami kecederaan MCL ataupun medial collateral ligament. Christopher Nkunku dijangka akan melakukan pembedahan dalam masa yang terdekat. Chelsea akan menghadapi ujian berat apabila akan berhadapan dengan pasukan Liverpool dalam perlawanan pembukaan EPL pada hari Ahad nanti.
Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solian. Assalamualaikum.